Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni kebetulan saya nak buat sambal belacan. Tadi saya ada buat status untuk buat sambal belacan kan. Jadi malam ni kebetulan sambal belacan saya dah habis. Sebab sekali saya buat banyak, saya buat satu tepawai, saya simpan dalam peti ais. Tahanlah 2 minggu, 3 minggu, sebulan kan. Jadi senang saja macam ni. Mula-mula nak buat, kita ambil lah blender dulu. Kita ambil blender, kita masukkan belacan. Cabai yang saya nak guna ni ada banyak ni no. Saya guna cabai besar, cabai merah. Cabai merah saya ingat ada cabai merah saya ingat dalam cabai merah ada 10 biji. Lepas tu saya guna cabai kering. Cabai kering ada dalam 30 biji. Lepas tu saya guna cabai cili padi merah atau cabai Melaka merah. Jadi 3 jenis cabai. Kalau kata nak guna cili padi merah, cili padi hijau dan cili merah pun boleh. Kalau kata nak campur 4-5 jenis cabai pun boleh, tak kisah. Jadi boleh guna apa saja cabai yang ada di rumah. Asalkan jangan satu jenis cabai, jangan cabai Melaka saja, jangan cabai merah saja, jangan cabai kering saja. Boleh buat satu-satu ni tapi kuranglah sedap kan. Jadi saya nak tunjukkan tu yang saya kata sangat-sangat sedap tu. Buat sambal belacan mesti campur cabai. Campur pilah cabai apa, bagi 2-3 jenis. Seelok-eloknya buat bagi ada 3 jenis. Cabai Melaka hijau ke cabai Melaka merah campur dengan cili padi merah, cili padi hijau campur dengan cili merah yang besar tu. Ataupun cili padi merah, cili merah ni campur dengan cili kering. Ataupun cili kering, cili hijau, cili merah. Campur pilah macam mana pun, asalkan cabai tu, cili tu banyak jenis. Sekurang-kurangnya 3 jenis. Kalau buat cili merah dengan cili kering saja pun sedap sangat-sangat. Tak tahu nak habaq, Masya Allah sedap. Saya dah buat dah. Sekali saya buat hari tu satu tepawai tahan 2 bulan. Cili padi merah saya campur dengan cili kering. Sedap sangat-sangat. Kalau buat nasi goreng masukkan sambal tu memang sedap. Sedap sangat-sangat. Cili padi campur cili kering. Cubalah buat, memang sedap sangat-sangat. Jadi malam ni saya guna cili kering, cili merah. Lepas tu saya guna cili padi yang masak ni. Okey. Nak buat mula-mula kita kena kisar dulu. Garam, belacan dengan gula kita kisar dulu. Jadi ni bekas dia. Jadi bekas dia ni saya akan masukkan belacan dulu. Jadi disebabkan cabai saya ada banyak tu, jadi saya akan masukkan belacan tu. Saya mix ketuin lah. Saya akan masukkan belacan banyak tu. Bukan sikit tau, belacan banyak tau, banyak tu. Jadi saya kecil-kecilkan dia, patah-patahkan dia kan. Kita masuk dalam ikan ni. Lepas tu kita masukkan garam. Garam jangan banyak no, garam jangan banyak sebab belacan dah masin dah. Belacan cuba kita tik dekat lidah sikit. Memang belacan dah masin dah. Jadi kalau kata bubuh belacan banyak, bubuh garam pun banyak, alamat dia sambal tu masin. Jadi bubuh belacan, kalau siapa yang tak makan masin,
bubuh belacan tanpa garam lah, jangan bubuh garam dah. Kalau bubuh belacan, bubuh garam, bubuh garam kasar sikit je nah, bubuh sebagai syarat saja, jangan duk bubuh banyak-banyak lah, tak jadi sampai masin lah. Saya bubuh garam kasar banyak ni saja. Banyak ni saja. Pasal masin kan. Okey. Jadi belacan dengan garam kita dah masuk dah. Masuk dah. Jadi nanti kita bergula. Gula pula. Gula kita boleh guna sama ada nak guna gula merah saja ke, nak guna gula putih saja ke, atau nak guna brown sugar saja ke. Mana-mana tak apa. Tapi yang paling sedap gula tu kita campur. Kita campur guna. Gunalah gula di rumah, gula apa yang ada. Kalau ada gula putih saja, gunalah gula putih saja. Kalau ada gula merah, campurlah gula merah, gula putih sikit. Kalau ada brown sugar, campurlah brown sugar sikit. Ikutlah. Mana-mana pun tak apa. Nak guna gula putih saja pun tak apa, nak guna gula merah saja pun tak apa, nak guna gula brown sugar saja pun tak apa. Ataupun nak campur tiga-tiga pun tak apa. Ataupun nak campur dua saja pun tak apa. Tak ada masalah. Jadi saya guna gula putih. Ambillah gula putih. Satu sudu besar. 1, 2, 3, 4. 4 sudu besar gula. Kalau kata tak sagi rasa kurang manis sikit, boleh bubuh gula merah, no? Okey. Lepas tu kita bubuhlah ayak. Bubuh ayak nah. Bubuh ayak tak payah banyaklah, sebab sambal tu kita nak jadi pekat kan. Kalau kata kita nak sambal cayak, kita bubuh ayak banyak. Dia ikut macam mana yang kita nak sambal tu. Tengoklah. Nak ajak buat sambal belacan. Saya buat sambal belacan. Sekali buat saya buat memang banyak. Lepas tu saya buat semua orang suka sambal belacan saya buat. Sebab dia kata sedap. Okey. Ni jadilah ni kita nak kisar garam, gula dengan belacan dulu. Sebab tak boleh campur sekali dengan cabai, sebab sagi cabai tu dia akan jadi senang hancur. Sedangkan garam, belacan tu dia perlukan masa sikit untuk hancur. Jadi cabai sambal kita akan jadi halus. Okey, kita misi lah. Misi halus ya kan? Okey. Tujuan kita misin dulu tu sebab kita nak supaya dia halus, dia dah memang jadi ayak. Jadi sekali bila kita misin cabai, dia takkan ganggu cabai tu kita nak halus ke, kita nak kasar ke, kita nak macam mana ke, tak ada masalah sebab benda yang nak kena halus dah memang kita haluskan. Belacan, gula, garam kita dah halus dah. Okey. Masukkan cabai. Lah. Cabai kita masuk sekali semua tau, jangan duk masuk setengah-setengah. Kalau masuk setengah-setengah, dia jadi sagi tak sama rata. Lepas tu dia jadi tak sama besar. Sagi dia jadi macam halus, ada kecil, ada semua ada kan. Tapi terpulang lah kalau kata suka macam tu, buat macam tu. Tapi saya kalau cabai saya nak masukkan semua sekali sebab tak mau sagi ada yang halus, ada yang tak halus. Cabai dia kena masuk semua sekali sebab cabai dia agak senang nak halus kan. Jadi kita tak mau halus sangat. Jadi lebih baik kita masuk semua sekali.
Dia taklah halus ke semuanya. Dia ada kasar-kasar ke. Makan cabai kasar-kasar ni sedap. Dia baru dia terasa cabai tu kan. Okey. Ni saya buat cabai ni saya rasa tahan 2 minggu. Lepas tu kita masukkan asam jawa. Ni saya masukkan paste asam jawa adabi lah. Masukkanlah setengah sudu. Setengah sudu tu sebab takut lagi asam sangat kan. Lepas tu lagi kita nak perah asam limau lagi. Perah asam limau ni baru dia rasa wangi, dia rasa sedap. Siapa yang tak mau guna gula putih, dia boleh guna gula merah ke, brown sugar ke, atau dia nak campur 3 jenis gula tu pun boleh. Ubahlah sikit-sikit. Okey, dan ni saya nak tunjukkan cara untuk kisap pula nah. Kita nak kisap, kita kisap sambai ni, kita tak boleh buat sekali laju, sekali pi. Kalau sekali pi tu sambai memang halus lah. Halus sangat-sangat lah. Pasal dia sekali lalu mesin kan. Jadi kalau kita nak sampai kita sedap terasa cabai tu masih lagi tak hancur, kita kena buat 1 2 3 berhenti, 1 2 3 berhenti, 1 2 3 berhenti. Tengok saya buat macam mana. Kita ambil lah jam-jam kan. Kita kena kacau-kacau sikit supaya kat belah bawah tu dia naik. Kat belah bawah tu naik atas. Tu cabai-cabai yang tak hancur lagi tu dia duduk bawah ni. Baru jadi 100. Teknik yang penting ialah sat-sat saja. Buat macam tu tau. Jangan buat tukui-tukui. Kalau tukui-tukui memang dia hancur. Ni kita nak buat cabai cantik. Nama dia cabai cantik. Okey. Siap. Sana. Okey, dah siap. Banyak, jangan buat banyak tau. Sebab kita tak mau sampai yang banyak. Kita nak sampai yang dekat. Okey. Okey, keadaan dia macam ni. Kan? Lepas tu barulah kita perah dengan air asam limau. Teknik yang sat tu sangat-sangat penting supaya cabai tak hancur. Cabai tetap seperti kita tumbuk dengan lesung. Cabai tumbuk dengan lesung kan dia tak hancur kan. Dia masih ada rupa sambai tu, keping-keping tu. Kalau kita buat teknik yang macam saya tunjuk tu, cabai tetap macam kita tumbuk.
Dia tetap nampak sekeping-sekeping tu. Macam tu. Tu tengok. Tengok sambai tu. Macam tu lah, tengok sambai tu kan. Dia tak hancur kan. Dia ada juga tu. Sedap. Kalau makan sambai, cicah ulam, kena hak cabai masa sekeping-sekeping tu lah yang sedap. Sebiji macam cabai yang ditumbuk. Kalau kata siapa yang tak suka cabai hak yang masih ada keping-keping besar-besar ni, dia bolehlah misin halus tu, tak payah berhenti 1 2 3 tu lah. Dia misin lah 2 minit 3 minit tanpa berhenti tu, sekali cabai dia halus lah. Tapi kalau nak buat teknik macam saya ni, macam sambai tumbuk je ni, macam sambai tumbuk lesung batu tu, dia kena buat teknik macam tu. Dia kena tumbuk mesin sat 1 2 3 berhenti, 1 2 3 berhenti, 1 2 berhenti, 1 2 berhenti. Macam tu. Tengok tu. Ni kira dah siap lah ni. Dah siap lah ni. Tengok banyak tu. Ni boleh tahan ni 2 minggu 3 minggu ni. Yang ni simpan dalam peti ais. Tengok set yang buat sambai. Tu. Kan? Ni buat nasi goreng sedap ni. Buat nasi goreng sedap sebab cabai dia masih ada lagi keping-keping tu. Buat nasi goreng memang sedap. Tu. Tengok tu. Kan? Macam tu lah sambai. Senang je kan? Tak payah tunggu. Buat banyak-banyak tu kita misin. Tapi misin kena ikut teknik yang macam saya tunjuk tu. 1 2 berhenti, 1 2 berhenti, 1 2 3 berhenti, 1 2 berhenti, 1 2 3 berhenti. Lagi cepat kita berhenti, lagi kerap kita berhenti, jadi sambai kita tu dia akan jadi cantik. Dia takkan jadi halus. Kalau cabai, kalau sambai cabai kalau kita misin terus tu, memanglah cabai tu akan jadi halus, akan jadi hancur. Dia tak akan merupakan seperti sambal yang ditumbuk. Tengok tu. Jadi esok pakai buat sambal ni. Ni cicah ulam rebus sedap ni. Pucuk buah beko ke, pucuk ubi ke, pucuk kangkung ke, sedap ni. Ni terung rebus ke, terung bakar ke. Kan? Nak cicah ikan rebus ke, ikan bakar ke, sedap ni. Tu tengok. Kan? Jadi hari ni jadi malam ni saya dah tunjuk dah macam mana cara nak buat sambal, no? Cara nak buat sambal, tengok tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.